Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-27 daripada Mashaf kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke surah Al-Baqarah ayat 177 sehingga ayat 181. Allah, kita akan membaca hari ini, kita akan melihat hari ini, kita akan mentadabbur hari ini insya-Allah beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang apakah maksud albir. Apakah maksud kebaikan? Apakah maksud kebaikan mengikut Islam? Bukannya mengikut Yahudi ataupun mengikut Kristian. Jadi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada menceritakan tentang permasalahan kiblat, sebagaimana dakwaan orang Yahudi dan Kristian, mereka mengatakan bahawa yang penting ialah menghadap, bukannya lain-lain kebaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menafikan di sini insya-Allah. Itu ayat pertama yang akan kita bacakan, dan yang keduanya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita tentang al-qisas. Jadi insya-Allah kita akan lihat apakah maksud qisas, apakah bagaimanakah pelaksanaannya, apakah perkara-perkara yang perlu dijaga dalam qisas, dan seterusnya kita akan melihat juga tentang al-wasiyah. Insya-Allah, iaitu wasiat. Bagaimanakah wasiat, apakah panduan Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam ayat-ayat di muka surat yang ke-27. Kepada semua sahabat-sahabat yang di luar sana, moga-moga sihat semuanya insya-Allah. Kalau ada kemudahan, ada kesesuaian, sila buka Mashaf insya-Allah, iaitu muka surat 27 ayat 177 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Ayat 177 yang baru saya bacakan tadi, untuk moga-moga majlis kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisal birra, bukanlah kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan menurunkan ayat ini menurut setengah ahli tafsir, ialah kerana bagi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristian, yang penting bagi mereka kebaikan itu ialah menghadap ke timur atau ke barat, iaitu hala ke mana, itu yang penting. Tapi bagi kita orang Islam, bagi kita orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala mengajar bahawa sesungguhnya kebaikan itu bukannya menghala ke satu-satu arah yang tertentu. Tapi kebaikan itu ialah menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini lagi. Kebaikan itu ialah di sini, iaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berkata, laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum, kamu menghalakan muka kamu, iaitu fis solah, iaitu dalam sembahyang. Kata ulama tafsir, bukannya menghalakan muka semasa sembahyang itu ke Baitul Maqdis kah, ke Baitullahil Haram kah, itu tak penting ke mana. Yang penting ialah kita ini mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting di sini Allah Taala sebutkan, iaitu apa dia? Walakinnal birra, tetapi yang penting, tetapi kebaikan itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah, siapa yang beriman dengan hari akhirat. Artinya sini orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian, mereka ini
tidak beriman dengan sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Uzair ini anak Allah. Itu adalah syirik. Dan kemudian Kristian pula mengatakan bahawa Isa bin Allah. Isa itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Jadi itu juga adalah syirik. Tuhan tak boleh beranak, mempunyai anak dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sini, yang beriman sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya ialah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, kemudian wal malaikati, dan beriman dengan malaikat, wal kitab, dan juga kitab. Maksud al-kitab sini bukan satu kitab saja, tapi semua kitab-kitab. Sebagaimana kita semua beriman kepada 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Dan seterusnya, wan nabiyyin, dan semua nabi-nabi. Kita tak beriman dengan sebahagian nabi-nabi saja, sebagaimana orang Yahudi beriman dengan nabi-nabi mereka saja. Orang Kristian beriman dengan nabi-nabi mereka saja. Mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbezaan. Dan wan nabiyyin, kemudian wa atal mala ala hubbihi. Allah Taala kata, dan kemudian selepas tu kebaikan tu apa? Iaitu memberikan harta ala hubbihi. Ala di sini maksudnya ialah ma'a. Ala di sini bukan makna di atas, tapi ala di sini ialah maknanya berserta. Hubbihi. Hubbihi itu sayangnya. Iaitu dalam keadaan kita sayang kepada harta tu, maka kita memberikan harta tu, itu adalah perkara yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk dalam kebaikan. Kemudian seterusnya Allah Taala kata apa? Kepada siapa harta tu nak diberikan? Kepada zawil kurba, iaitu diberikan kepada kaum kerabat. Kaum kerabat. Iaitulah sebab itulah pemberian kepada kaum kerabat itu sepatutnya lebih diutamakan daripada orang lain. Kalau kita ada depan kita lah kan, kaum kerabat yang memerlukan. Kalau kaum kerabat yang tak perlukan, tu cerita lain lah. Tapi kaum kerabat yang memang perlukan kepada harta, maka lebih utama kita berikan kepada kaum kerabat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna sadaqata 'alal miskin sadaqatun wa 'alal ar-rahim isnatani sadaqatun wasilatun. Nabi kata, iaitu sedekah kepada orang miskin ni adalah sedekah, dapat pahala sedekah artinya. Tetapi jika sedekah kepada alal rahim, iaitu kepada kaum kerabat, kepada orang yang dekat dengan kita, yang mempunyai talian kerabat silat rahim dengan kita, maka kita mendapat 2 perkara. Nabi kata isnatani, iaitu apa? Mendapat sedekah dan mendapat wasilah, iaitu hubungan hubungan silaturahim lah kita katakan, iaitu dalam keadaan. Jadi itu yang pertama, harta disunatkan diberikan. Yang termasuk di sini lah maksudnya disunatkan. Kerana apa? Kerana harta wajib, zakat dan seterusnya itu ada di belakang. Ini cerita harta sunat. Kemudian wal yatama, dan kemudian anak yatim. Anak yatim ni ulama-ulama sebut ialah maknanya ialah dengan menjaga mereka. Mungkin kita kata zaman sekarang ni membuat tempat-tempat perumahan untuk menjaga mereka. Tetapi menjaga tu maknanya ialah bukan menjaga hanya mata menjaga memberi makan sahajalah. Tetapi lebih daripada itu, dengan memberikan kasih sayang, dengan menjaga, memberikan agama kepada mereka dan sebagainya, itu termasuk dalam al-yatama, wal yatama. Dan kemudian seterusnya wal miskin. Wal miskin ini definisinya bagi kita miskin lah. Walaupun terdapatlah sedikit perbezaan di kalangan ulama tafsir, apakah yang maksud dengan miskin? Adakah orang yang langsung tidak mempunyai harta ke, ataupun orang yang memerlukan kepada sesuatu tetapi tidak cukup, apa yang ada pada mereka itu tak cukup. Jadi ada sedikit perbezaan sini, itu kita tak bincanglah dengan lebih detail. Akan dibincangkan dalam fiqh. Kemudian seterusnya, berikan harta kepada siapa? Wa banas sabil, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan, iaitu orang yang dalam pemusafiran, tetapi dia ni keputusan harta, maknanya habis hartalah. Walaupun zaman sekarang kemungkinan kita kata ada kad kredit lah, ada macam kemudahan kan. So itu alhamdulillah lah memudahkan, tetapi perkara ini tetaplah menjadi tu kemungkinan ada orang yang nak pergi satu-satu tempat, kemudian kecurian hartanya, kehabisan hartanya, dia nak balik kampung dia dan sebagainya, maka itu termasuk juga perkara-perkara yang dipanggil sebagai wabanas sabil, iaitu anak jalanan. Panggil sini kan anak jalanan, maksudnya bukan anak yang duduk di tepi jalan tu, bukan, tapi maksudnya ialah orang yang dalam perjalanan. Dan kemudian wasailina, dan kemudian seterusnya kepada orang-orang yang meminta. Sebab biasanya orang meminta ni, orang meminta yang benar-benar meminta kerana keperluan lah, bukan meminta kerana
kerana apa dia ni memang harta banyak tapi saja meminta, itu cerita lain. Tapi maksud sini ialah orang-orang yang meminta kerana keperluan. Dan kemudian wafir riqab, dan iaitu untuk hamba-hamba. Diberikan harta kepada hamba-hamba, disuruh kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam kebaikan. Apa maksud hamba di sini? Kalau zaman sekarang ni kita tak ada hamba kan. Tetapi ulama tafsir seperti jalan lain dia menyebutkan termasuk di dalam wafir riqab ini ialah maksud yang pertama ialah of course lah fakkur raqabah, iaitu membebaskan hamba. Sebab ada di kalangan hamba-hamba ini yang memang memerlukan, sebagai mana yang disebutkan dalam fiqh, ada satu nama disebut sebagai hamba mukatab. Hamba mukatab ni ialah seorang hamba yang mana telah diberi janji oleh tuan dia untuk dibebaskan jika sekiranya dia boleh membawa harta sekian banyak kepada tuannya. Maka jika dia boleh bayar kepada tuannya, maka tuan dia akan berjanji untuk membebaskan dia. Jadi hamba begini dipanggil sebagai hamba mukatab. Jadi sunat kita ni memberikan harta kepada hamba yang begini untuk dia membebaskan diri dia. Dan satu lagi tafsir jalan lain menyebutkan bahawa wafir riqab di sini termasuk juga ialah fakul asra. Fakul asra artinya iaitu membebaskan orang-orang yang tawanan perang ke tawanan perang. Jadi ulama-ulama sekarang telah berijtihadlah lebih daripada itu lagi kemungkinan orang-orang yang terperangkap di dalam satu suasana-suasana yang seolah-olah dia ni adalah terperangkap dalam dalam seolah macam tawanan. Walaupun tidak ditawan tawanan perang tapi mungkin tawanan dalam macam-macam lah sekarang ni kan, zaman sekarang ni. Itu wafir riqab. Kemudian Allah Taala sebut seterusnya albirra sini adalah apa? Wa aqamas solah, mendirikan solat. Kemudian wa ataz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Jadi maksud sini inilah yang katakan zakat yang wajib. Yang tadi itu ialah perkara-perkara sunat, iaitu infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk golongan-golongan yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan tadi itu. Kemudian wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Dan kemudian Allah Taala puji lagi, iaitu orang-orang yang menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Perkara ini telah dipraktikkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat iaitu yang paling top sekali ialah dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi Nabi SAW telah membuat janji dengan orang-orang kafir, perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi SAW berusaha habis-habisan untuk menunaikan janji itu. Walaupun janji itu dibuat dengan orang kafir. Jadi artinya di sini tak kira sama ada janji itu dengan orang kafir ke, orang Islam ke, as long as dia adalah janji, maka kita mesti menunaikan janji itu. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata was-sabirina. Jadi kalau kita tengok sini was-sabirina, maksudnya orang yang sabar. Fil ba'sa'i wad-dharra'i. Sabar di sini kalau ikutnya baris atas ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil mansub Sedangkan wal mufu tu ialah di baris depan dipanggil kan, iaitu maknanya dia tu marfu'. Tetapi sekarang ni was-sabiri tiba-tiba dia baris atas. Dia dipanggil sebagai mansub. Kerana apa? Ulama-ulama tafsir kata kerana di sini Allah Taala nak specialkan was-sabirin, sabar ini Allah Ta'ala seolah-olah macam puji, iaitu wa amdahus sabirin, gitu. Jadi dan khusus maknanya special, orang-orang sabar ni dia kebaikan yang special. Sabar dalam apa? Fil ba'sa. Ba'sa ni ialah kesukaran, kesusahan, tetapi kesusahan yang berkaitan dengan harta. Wad-dharra ialah kesukaran juga, kesusahan juga, iaitu kesusahan yang berkaitan dengan diri, dengan body kita lah kan. Sakit ke, menderita ke dan sebagainya, itu nama dia ad-dharra. Kalau ba'sa ni seperti kefakiran ke, kehilangan harta ke, kebakaran ke dan sebagainya, itu ba'sa. Jadi kita ada ba'sa. Jadi dua-dua keadaan ni dia sabar. Masa dia sakit pun dia sabar, masa dia miskin pun dia sabar. Semua tu sabarlah, apa-apa saja yang menimpa dia tu dia bersabar. Wahinal ba'si. Dan Allah Ta'ala fokus pula lepas tu sebutkan secara khususnya wahinal ba's, iaitu dalam keadaan kesukaran-kesukaran. Apa maksud kesukaran sini? Ulama-ulama hampir sepakat mengatakan bahawa yang dimaksudkan wahinal ba's ini ialah semasa dalam peperangan. Seperti itu, ketika peperangan maka kita menghadapi kesukaran dan sebagainya, maka pada ketika itu dia bersabar lagi. Jadi makna bersabar kan. Isbiru wasabiru. Kalau ikut dalam ayat yang surah Al-Imran kan. Kemudian Allah Taala kata wa ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Itulah dia orang-orang yang benar-benar beriman, sadaku, yang benar dengan iman dia, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang yang bertakwa. Jadi kita tengok sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyenaraikan hampir ke semua aspek kebaikan-kebaikan di situ. Maknanya kebaikan ini boleh dibuat dalam pelbagai bentuk.
kita menunaikan sembahyang, memberikan, infakkan harta, kita beriman of course-nya, dimulakan dengan yang pertama, kemudian tu menolong orang lain, kemudian tu menunaikan janji, maknanya kan semua sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rakan-rakan, dengan sahabat, dengan kaum kerabat, semua tu adalah kebaikan. Allah Taala puji, lain daripada apa yang difaham oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Kristian yang menganggap kebaikan itu ialah yang pentingnya ialah sembahyang tu menghadap ke mana. Ini Allah Taala nak tolak apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, dalam muka surat sebelum daripada ni. Seterusnya kita masuk kepada ayat yang ke-178 insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Allah Taala sekarang masuk pula menceritakan tentang qisas. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba maknanya diwajibkan. Kutiba maknanya furida. Furida alaikum al-qisas, ke atas kamu al-qisas. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini qisas. Menurut setengah ulama tafsir mengatakan bahawa sebab nuzul sebab turunnya ayat ini adalah kerana orang-orang musyrikin ni, orang-orang jahiliyah ni, mereka ini mempunyai kasta-kasta. Kadang-kadang kabilah ni orang besar, ada orang besar, ada orang hebat, ada orang rendah tarafnya, ada hamba dan sebagainya. Jadi bagi mereka ni kan, maknanya orang-orang yang besar ni kalau berlaku pembunuhan dan sebagainya, kalau orang besar bunuh orang-orang yang hebat ni, membunuh orang yang rendah tarafnya, maka tidak akan dihukum bunuh. Jadi itulah amalan yang dipraktikkan di zaman jahiliah dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menolak semua ni, membatalkan perkara ni semua dengan menurunkan ayat ini dan mengatakan bahawa diwajibkan qisas. Artinya manusia ini adalah sama. Qisas maknanya membunuh balas ataupun membuat apa-apa balasan mengikut apa keadaan dia. Kalau dalam tafsir dia kata ialah al-mumatsalah, qisas ni adalah al-mumatsalah, iaitu persamaan dari sudut fi'lan wa wasfan. Fi'lan wa wasfan maknanya kalau dia meluka mesti dilukakan balik. Kemudian wasfan dari segi sifatnya, artinya kalau dia meluka gunakan pisau semula. Itu maksud qisas. Walaupun adalah berbagai pendapat di sini, tapi itu makna asal kepada al-qisas. Jadi seterusnya kita tengok Allah SWT kata apa? Fil qatla, dalam pembunuhan di sini. Dalam pembunuhan. Jadi kalau dalam pelukaan, mungkin cerita lain pula kan, ada hukum-hukum sini. Pendetailan tentang hukum-hukum ini boleh di-refer lah kepada buku-buku fiqh dalam kitab-kitab yang menjelaskan dengan detail masalah perbezaan pendapat ulama di dalam isu qisas ni. Tetapi Allah SWT secara umumnya adalah mengatakan di sini, qisas ini adalah satu benda yang diwajibkan. Maknanya jika sekiranya ada orang nak menafikan, mengatakan tak adalah hukuman bunuh tak ada kan, sebenarnya adalah satu kesilapan. Kerana apa? Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan di sini al-qisas. Apa di al-qisas ni? Allah Taala kata al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Kemudian tu wal abdu bil abdi, orang hamba dengan orang hamba. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi. Itu makna nak menunjukkan persamaan tu. Walaupun saya sebutkan ada perbezaan pendapat ulama lah sikit dalam isu ni, tetapi kita kata Allah Taala kata nak mengatakan sini bahawa sama. Kemudian Allah Taala kata sini faman ufiya lahu min akhihi. Mana-mana yang dimaafkan, sesiapa yang dimaafkan lahu min dami akhihi, min dami akhi, daripada darah saudaranya. Iaitu di sini Allah Taala kata kemungkinan boleh berlaku, iaitu yang pertama qisas, tetapi jika sekiranya dimaafkan, iaitu dimaafkan bagaimana? Jika keluarganya memaafkan orang tu. Memaafkan siapa? Pembunuh tu. Jadi boleh tak dalam Kristian dia tak ada qisas. Dalam Kristian dia hanya ada diat saja. Dalam Yahudi dia tak ada diat, dia ada qisas saja. Maknanya kalau bunuh kena bunuh. Tetapi dalam Islam ni nampak dia pertengahan. Tengah, iaitu apa? Ada qisas dan juga ada diat. Jadi kalau sesiapa yang dimaafkan, Allah SWT kata, maka dia boleh membayar diat sahaja. Jadi faman ufiya lahu min akhihi. Satu benda yang menarik di sini ialah Allah SWT menggunakan perkataan akhihi. Akhihi makna saudaranya. Apa maksud saudaranya sini? Maksudnya ialah Allah SWT nak mengatakan bahawa tidak putusnya hubungan di antara, hubungan apa? Hubungan ukhuwah di antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Artinya keluarga yang membunuh tak boleh menganggap bahawa yang membunuh tu ialah ni dah bukan saudara kita, dah tak. Masih lagi ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah tetap wujud walaupun mereka ni membunuh salah seorang daripada family kita. Makna benda tu tak putus.
Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan sini hikmah, dia katakan menggunakan perkataan akhihi, saudaranya. Jadi syai'un di sini ialah maksudnya apa? Iaitu maksudnya kalaulah setengah daripada waris tu mengampunkan, maka dia kira terampun, boleh diampunkan. Maka fattiba'un bil ma'ruf, maka hendak diikuti dengan ma'ruf. Ikuti dengan ma'ruf sini apa? Iaitu maknanya yang membayar diat. Hendaklah dibayar dengan diat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah dibayar dengan ihsan. Ihsan ni maksud apa? Dengan baik. Apa maksud baik sini? Maksudnya ialah hendaklah orang yang membunuh itu apabila telah diampunkan, dia mestilah membayar diat tadi tu. Diat tadi 100 ekor unta, harga nilai 100 ekor unta dengan ihsan. Dengan ihsan tu makna tanpa bertangguh, tanpa berlambat, tanpa cuba untuk menguranginya dan sebagainya kan. Itu adalah bi ihsan. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Allah Ta'ala kata sini, semua tu cara macam ni, iaitu cara adanya diat, kalau dimaafkan, adanya kisah, semua tu adalah merupakan takhfif, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala takhfif, nak meringankan daripada Tuhan kamu, dan bukan rahmat daripada Tuhan kamu. Famani tada ba'da zalika, tetapi sesiapa yang cuba untuk i'tada maknanya melanggar, maknanya menceroboh lagi selepas daripada tu apa? Selepas daripada dah bayar diat, tiba-tiba dia nak bunuh orang tu lagi, dia geram lagi. Ada orang geram pula lah kata kan, family dia kata apalah, bayar saja dia tu, sahabat saudara kita dah kena bunuh. Maka jika sekiranya ada nak menceroboh macam tu, Allah Ta'ala kata famani tada ba'da zalika falahu azabun alim, maka bagi orang yang menceroboh tu, dah terima, dah maafkan, tiba-tiba nak bunuh pula orang tu, maka Allah Ta'ala kata falahu azabun alim, bagi mereka azabun alim. Azabun alim ni maksudnya ialah kemungkinan di akhirat, iaitu dikenakan azab yang ataupun di dunia, maka dia akan dikenakan hukuman pula kerana telah dimaafkan. Kenapa nak hukum dia lagi, nak bunuh dia lagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya bercerita di dalam ayat 179. Allah Ta'ala kata apa? Walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa qisas ini bagi kamu ada hayah. Hayah sini maksudnya apa? Baqa'un azim, kata jalan lain, iaitu pengekalan yang sangat-sangat besar. Iaitu apa? Kerana apa? Kerana apabila dilaksanakan qisas ni, maka masyarakat akan takut untuk membunuh orang lain. Maknanya sebelum daripada dia bunuh orang, maka dia akan berfikir 100 kali, 1000 kali, berapa juta-juta kali, tak tahulah kan. Maknanya dia akan terpeliharalah darah manusia. Jika sekiranya tidak dilaksanakan kisah ni, apa yang akan terjadi? Orang akan mudah untuk bunuh orang. Dia tak rasa takut. Sebab apa? Dia tahu bahawa dia tak akan dibunuh balas. Jadi sebab itulah Allah SWT kata, apabila kisah ini dilaksanakan, maka dia akan menyebabkan ramai orang terpelihara darahnya. Jadi sebab itulah dia kata hayatun, kehidupan. Maksudnya mana? Terpelihara. Maknanya orang tak akan berani untuk ceroboh orang. Jadi Allah Ta'ala dah tahu apa yang ada pada diri manusia. Jadi sepatutnya kita tunduk dan ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan ini. Walakum fil qisas hayatun. Pada qisas itu, pada pelaksanaan qisas itu, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang boleh berfikir, wahai orang yang mempunyai pemikiran. La'allakum tattaqun. Dia kata, semoga kamu semua ni takut, kata jalan lain, iaitu takut untuk membunuh orang lain. Maknanya jika sekiranya dilaksanakan benda ni, maka semua akan terpelihara insya-Allah. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala 180 menceritakan pula tentang perkara yang kedua selepas daripada diwajibkan qisas, iaitu disebutkan juga tentang sekarang ni yang seterusnya tentang al-wasiyah. Wasiat ni apa? Iaitu apabila seorang tu nak mati, sebelum daripada dia mati, maka Allah Ta'ala sebut kat sini apa? Kutiba alaikum. Diwajibkan tu. Kalau ikutnya, diwajibkan. Memang hukum wasiat ni asalnya adalah wajib. Tapi selepas daripada itu, hukum wasiat ini telah turun menjadi sunat. Sebab apa? Setelah turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan miras dan pembahagian pusaka. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan ke atas kamu apabila hadara datang. Hadara ahadakum, telah datang kepada kamu al-maut, kematian. Bukan maknanya mati baru nak tulis wasiat. Tapi maksud sini ulama sebut, iaitu iza hadara ahadakum asbabul maut, iaitu sebab-sebab kematian. Perkara-perkara yang biasanya ialah ni nak mati ni.
Sakit ni biasanya sakit ni nak mati ni. Jadi diwajibkan pada ketika tu orang itu hendaklah menuliskan wasiat. Ini hukum asal dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa iaitu apa yang menyebabkan dia wajib menulis wasiat tu? Dia sebut sini in taraka khairan. Gitu. Iaitu jika sekiranya dia meninggalkan khairan. Khairan situ maksudnya ialah harta maksud dia. Jadi maknanya sesiapa yang meninggalkan harta dan dia telah datang sebab-sebab yang nak menunjukkan bahawa dia nak mati, maka dia wajiblah menuliskan apa? Al-wasiyah. Tak mesti menulis, minta maaf iaitu meninggalkan wasiat. Jadi wasiat ni macam mana? Wasiat pada asal awal dulu sebelum daripada adanya hukum pusaka dan sebagainya ni, iaitu seseorang itu boleh mewasiat kepada sesiapa saja, kepada ayahnya, kepada waris, kepada sesiapa yang dia nak beri, maka dia boleh beri wasiat tu. Jadi dia beritahu kepada sesiapa orang yang ada keliling dia, maka akan ada saksi, ada orang yang menerima wasiat tu. Jadi kita tengok sini lil walidaini, kepada mak bapak dia, kepada ayah dia, kepada parent dia, kepada indung dia, kemudian wal aqrabin, dan kepada kaum kerabat dia. Kemudian bil ma'ruf, dengan ma'ruf, maknanya dengan cantik lah kan, dengan elok kan tak? Jangan melampau-lampau. Kemudian haqqan alal muttaqin, perkara itu adalah merupakan satu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Maknanya jika sekiranya kamu ni bertakwa, kamu mestilah menunaikan, memberikan wasiat ni sebelum daripada kamu mati. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, kemudian Allah Ta'ala memberi warning sesiapa yang baddala maknanya menggantikan, menukarkan kan, maknanya dia dah dengar. Ini maksudnya khusus ini adalah untuk siapa kan, iaitu untuk orang-orang yang musi. Musi itu ialah makna orang yang menerima wasiat tu. Wasi dah beritahu dia macam ni, jadi sepatutnya ada saksi, ada orang yang menerima amanah untuk memegang wasiat tu. Tiba-tiba pemegang amanah tu dia cerita lain, sepatutnya beri kepada orang ni, tiba-tiba dia beritahu kepada tak, sebelum dia mati tadi tu dia kata si mati tu telah mewasiatkan kepada saya suruh beri kepada orang lain. Dia ubah tu kan. Itu maksudnya ubah. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, selepas daripada dia dengar tiba-tiba dia ubah. Jadi fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, Allah Taala kata dosanya akan terkena ke atas orang-orang yang mengubahnya tu. Kemudian innallaha sami'un alim, Allah Ta'ala sudahi sini, itu dipanggil tazyil. Tazyil ni maknanya hujungnya ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Innallaha, sesungguh Allah itu mendengar. Mendengar apa? Apa yang kata dia dengar tu? Iaitu apakah kata-kata yang dia terima tu, Allah Ta'ala dengar semua. Allah Ta'ala, dan kemudian tu alim, Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat ni, kesalahan yang dia buat ni. Jadi moga-moga kita mendapat sedikit pengajaran daripada ayat, daripada muka surat 27 hari ini, daripada ayat 177 hingga ayat 181, dan moga-moga Al-Quran ini akan menjadi panduan hidup kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.